ke dalam kelas. Sekiranya anda rasa anda nak buat sebagai revision ke apa ke, anda boleh buat recording sendirilah ya. Okay. So kita ulang sedikit apa yang kita telah belajar dalam previous class. Nanti saya akan bagi dalam group WhatsApp tu. Okay. Chapter 1 Independent Dummy Variables. So dalam bab 1 ini, apa yang anda perlu tahu, anda perlu faham apa itu pemboleh ubah dummy. Anda perlu boleh bezakan dummy yang independent dengan dummy dependent. Kemudian memahami apakah implikasi dummy. Dan rasanya kita semalam, kita dalam previous class baru buat 1 dengan 2 je. So dalam kelas ni kita nak lihat yang nombor 3 lah. Nak tengok apakah kesan pemboleh ubah dummy. Dan cuba melukiskanlah kesan pemboleh ubah dummy ke atas garis regresi. Menggunakan pemboleh ubah dummy bagi pengujian apa ni, structural break ni dalam bahasa Melayu adalah perubahan struktur ekonomi. Okay. Dan memahami konsep perangkap dummy. Okay. So, dummy variables ni adalah pemboleh ubah yang bersifat discrete ataupun binary ataupun kita kata dia categorical variables lah. Categorical, pemboleh ubah yang bersifat kategori. Categorical. Contohnya kategori lelaki, perempuan. Kategori Melayu, Cina, India, lain-lain. Kategori apa lagi? Kategori yang dapat A, dapat A minus, dapat B plus, B. Ataupun kategori yang lulus dan yang gagal. Seperti itu lah. Okay. So, dummy variables ni kita boleh gunakan ni sebagai pemboleh ubah independent ataupun pemboleh ubah dependent lah. Maksudnya dia boleh berada dekat sebelah Y tu ataupun boleh berada dekat sebelah X. Either one is doable. Dan tapi dalam bab ni kita fokus kepada independent. Okay? Bab ni kita fokus kepada independent. Bab yang kedua kita akan lihat dalam konteks dependent lah. Independent ni lebih mudah, dia agak straightforward. Tapi yang dependent ni dia sukar sedikit. Dummy ni sebenarnya dia akan mempengaruhi bagaimana kita nak interpret regression tu lah. However, when they act as explanatory variables, apabila dia when they act as explanatory variables maksudnya sebagai IV lah kan. Apabila dummy adalah sebagai IV, pemboleh buat independent variables, they can be interpreted in the same way as other variables, tetapi ada sedikit perubahan. Tapi apabila dummy sebagai dependent variable, okay, dekat sebelah Y tu, apabila kita nak interpret dummy, kita akan ada apabila kita nak interpret dummy kalau dekat sebelah Y ni, dia tak apalah, dia sukar sedikit sebab apa? Dia punya interpretation tu berbeza. Dan disebabkan itu akan ada kita menggunakan kaedah yang lain lah. Okey, inilah contoh-contoh dummy. Let's say kategori lelaki, perempuan, ataupun Melayu, Cina, India, bangsa, ataupun ikut apa peringkat umur ini, okay? Bayi sehingga yang dewasa, yang orang tua sebagainya. Ataupun kita juga boleh lihat dalam konteks apa tahun tu, dalam konteks serta peristiwa. Okay, sebagai contoh kat bawah ni, apabila berlakunya earthquake. So semasa tahun yang berlaku earthquake, kita akan letak nilai dia 1. Tahun yang tidak berlaku earthquake, nilai dia 0, sebagai contoh lah. Ataupun kat sebelah kanan ni, krisis dekat Palestin, di mana ni adalah kemusnahan yang berlaku dekat Gaza. So kalau kita boleh differentiate, maksudnya before crisis kita boleh letak nilai dia 0, selepas krisis nilai dia 1. Sama juga untuk kes COVID-19, kita boleh, maksudnya sebelum COVID dengan selepas COVID. Itu adalah maksud kita kategorikan peristiwa kepada beberapa kategori. Satu kata lah. Okay. So kategori ni tak semestinya ada 2 sahajalah. Contoh, walaupun lelaki dan perempuan ni ada 2 sahaja, tetapi untuk bangsa ni boleh jadi 3. Ataupun untuk panggil peringkat umur ni boleh jadi banyak lah. Kategori ni tak semestinya 2, dia boleh jadi banyak. Tetapi apabila kita nak menggunakan dummy, dia boleh, kalau ada banyak kategori, kita boleh ada beberapa option lah. Nak letak banyak dummy ataupun letak just 1 dummy tapi just 2 pecahan sahaja. Itu nanti saya akan explain. Okay, kesan pemboleh ubah dummy. If Y is a student
punya econometric marks and D is the dummy for gender where D equals to 0 for male and 1 for female, we can model this in the following way. Okay, katakan sekejap okay, katakanlah saya just tulis balik lagi yi bersamaan dengan alpha tambah beta di tambah error. Itu je lah kan tadi. Okay. Now, katakan saya nak dapatkan berapakah purata nilai Y. Purata nilai Y, kalau anda masih ingat dalam econometric 1, untuk purata Y kita boleh letak EY. EY ni adalah average. Dia semua kita sebut sebagai expected values. Kalau ikut yang the exact dia punya cara nak baca dia adalah expected values of Y. Okay, expected values ni apa? Expected values ni adalah nilai purata Y. So, dia adalah bersamaan dengan average purata Y, average Y. Okay. So, kalaulah saya tulis expected Y given DI bersamaan dengan kosong. Maksudnya, berapakah purata nilai Y apabila DI ini, kan DI ni boleh ubah dummy kan? So, dalam nota ni diinform, D ni adalah dummy untuk gender, di mana kosong bagi lelaki, 1 bagi perempuan. So, D ni ada 2 nilai, kosong dan 1. So, kosong bagi male, 1 bagi female. Dan kalau ikut dalam nota, Y ni adalah markah lah. Marks. Okay. So, berapakah purata nilai Y? Maksudnya, berapakah purata markah lah kan? Berapakah purata markah apabila dummy bersamaan dengan kosong? Nah, apabila dummy bersamaan dengan kosong, apabila kita gantikan dekat sini kosong, beta darabkan dengan kosong, everything akan jadi kosong. EI ni adalah error term, kita boleh abaikan. Yang tinggal adalah alpha sahaja. Yang tinggal alpha sahaja. Next, let's say lah saya nak buat expected Y given DI bersamaan dengan 1. Now, sekiranya nilai dummy saya adalah 1. Let's say dummy bersamaan dengan 1. So, berapakah purata nilai Y? So, saya just masukkan nilai 1 dalam ni. So, 1 darabkan dengan beta masih dapat beta. EI ni error tu boleh abaikan. So, yang tinggal adalah alpha plus beta. Now, apakah maksudnya? Purata markah bagi kosong ni kan male, 1 ni kan female. Okay. So, purata markah bagi lelaki adalah alpha. Purata markah bagi perempuan adalah alpha plus beta. Boleh ke? Kenapa ramai yang keluar masuk ni? Doctor will record the class. Okay. Okay. Now, let's see lah. Kita cuba guna contoh yang bersifat ada nombor. Katakan let's see lah. Y ni, okay, saya masih pakai YI bersamaan dengan let's say 50 tambah 10 I tambah error term I. Okay. Katakanlah soalan yang sama, YI ni masih markah econometric. DI ni adalah dummy bagi gender, di mana dia ada nilai 1 dengan kosong. Kalau dia 1, maksudnya dia female. Kosong maksudnya dia male. Okay. So, kalaulah soalan minta berapakah purata markah bagi lelaki, so kita boleh tulis expected Y given DI ini bersamaan dengan kosong. Sebab dia lelaki kan, kosong kan. So, DI bersamaan dengan kosong. So, berapakah purata markah? Purata markah dia just bersamaan dengan, so, saya tulis dalam bentuk contoh 50 tambah 10 darabkan dengan kosong. Okay, error term ni kita boleh buang lah sebab dia tidak terlibat dalam pengiraan. So, yang tinggal adalah 50. Now, berapakah purata markah bagi perempuan? Expected Y given
DI bersamaan dengan 1. So, akan dapat 50 tambah 10 darabkan dengan 1. So, dapat 60. So, purata markah bagi lelaki adalah 50, purata markah bagi perempuan adalah 60. So, apa maksud nilai 10 ini? Nilai 10 ini menunjukkan the differences in marks between male and female. Perbezaan markah. Nilai 10 ini mewakili perbezaan markah di antara lelaki dan perempuan. Okay. Okay, kat sini dia dah. Okay, this produce an average marks for male student adalah expected YI given DI sama dengan kosong dapat alpha. Dan purata markah bagi pelajar perempuan adalah expected Y given DI bersama dengan 1 dapat alpha tambah beta. Sorry, nilai 10 apa tadi? Okay, nilai 10 itu menunjukkan perbezaan markah di antara lelaki dan perempuan. So, mana nak dapat nilai 10 tadi? Nilai 10 tu kita dapat kat sini. Maksudnya, yang ini adalah nilai apa? Kalau saya tulis balik persamaan asal tadi, alpha tambah beta DI tambah error term I. So, maksudnya apa? Koefisien untuk dummy tu yang nilai 10 dekat sini lah kan, ni dummy, beta ni adalah koefisien untuk dummy lah. So koefisien untuk dummy ini menunjukkan perbezaan markah ke perbezaan apa-apa yang kita nak perbezaan nilai Y lah, perbezaan purata Y antara dua kumpulan. So difference in marks in average marks difference in average marks between male and female. Perbezaan dalam purata markah di antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Di mana pelajar perempuan markah dia 10 secara purata, markah pelajar perempuan 10 lebih tinggi berbanding pelajar lelaki. Macam itulah. Okey. Marks sekejap. Okey. Tak apa, jangan risau. Sebab ni baru bahagian awal. Nanti dekat last slide nanti saya akan bagi contoh, kita akan buat secara bersama lah. Okay. Okay, now sekarang, kalaulah kita lihat kan, kalaulah kita kembali balik kepada kita punya asas matematik. Asas matematik kita belajar Y bersamaan dengan MX tambah C lah. Saya rasa ni korang belajar dalam matematik moden kot. Ataupun MX, tak pasti. Di mana M ni kan kita kata M ni adalah dia punya slope. C ni adalah Y-intercept. Cuma dalam ekonomi kebiasaannya kita akan tulis Y, kita terbalikkanlah C tu yang kita letak kat depan, tambah MX. Okay. Dan tapi kebiasaannya kita akan lebih menggunakan, tak pakai C ni kita gunakan istilah beta kosong, M ni kita pakai beta 1. Tapi dia still menggambarkan benda yang sama lah. Beta kosong ini masih dia punya Y-intercept, beta 1 masih dia punya slope. Tu je. Ini saya just ulang balik sedikit lah. Okay. Now, kalaulah kita lihat kepada okay. Sekejap. Okay. So, berdasarkan contoh yang tadi, so, pembuli ubah dummy ini, dia boleh mempengaruhi 3 aspek. Dia boleh mempengaruhi kita punya intercept. Intercept ni maksudnya Y-intercept. Dia boleh mempengaruhi kita punya slope. Ataupun dia boleh mempengaruhi kedua-duanya sekali. Both. Okay. So, nanti dalam next slide saya akan tunjuk bagaimanakah dummy boleh mempengaruhi nilai intercept. Maksudnya, bagaimana dengannya ada satu nilai dummy, kita boleh ada dua intercept. Apa maksud dua intercept? Mungkin rajah yang pertama dia macam ni. Mungkin katakanlah ini adalah keluk yang dekat bawah ini adalah bagi dummy bersamaan dengan kosong. Mungkin bagi lelaki, ini adalah dummy bersamaan 1 bagi perempuan. Satu lagi lah. Untuk slope ini dia akan jadi something, maksudnya nilai Y-intercept tidak berubah, tapi kecerunan keluk ada dua kecerunan yang berbeza lah. Yang ini bagi dummy kosong, yang ini bagi dummy 1.
Okay, dan perlu ingat juga lagi, janganlah korang selalu fix yang dekat atas satu tak ada pun benda tu. Dia tak kisah, boleh je dekat atas satu ataupun yang dekat sebelah atas ni dummy kosong, dekat sebelah bawah ni dummy satu, boleh je lah, tak ada isu pun lah. So dia itu berdasarkan kepada nilai koefisien dummy tu, positif ke negatif tu lah. Okay. Dan both ni maksudnya boleh jadi ada satu keluk, yang ini dia macam ini, yang ini dia macam ini. Di mana dia punya y-intercept telah berubah, dia punya kecerunan keluk pun telah berubah di antara dummy kosong dengan dummy satu. Macam tu lah. Okay. Tak apa, nanti kita akan lihat secara bersama. Okay. Ni yang saya inform tadi lah ya. Okay. Cuba kita lihat contoh yang pertama. Consumption I bersamaan beta kosong tambah beta 1 income tambah gender tambah error term. Okay. Now, apabila gender bersamaan dengan kosong, let's say gender ni, let's say lah kita letak kosong bagi male, 1 bagi female. Okay. So, apabila gender bersamaan dengan kosong, consumption bersamaan dengan beta kosong tambah beta 1 income. So, ini dah hilang lah kan? So, nilai y-intercept dia akan tinggal beta kosong sahaja. Dan apabila, tak apa saya explain dulu, nanti saya akan tunjuk balik lah. Apabila gender bersamaan dengan 1, nilai intercept bersamaan dengan beta kosong tambah beta 2. So, cuba kita lihat bagaimanakah perkara tersebut berlaku. Consumption I bersamaan dengan beta kosong tambah beta 1 income I tambah beta 2 gender I tambah error term I. Okay. So now, katakan apabila nilai gender, now when gender bersamaan dengan kosong. Maksudnya kalau kita katakan kita nak tengok untuk male lah. Male ni dalam keadaan gender bersamaan dengan kosong lah kan. So nilai consumption I bersamaan dengan beta kosong tambah beta 1 income tambah beta 2. Okay, gender kan kita kata dia bersamaan dengan kosong, kita letaklah nilai kosong. Tambah error term I. Error term ni memang kita boleh abaikan lah sebab dia tidak mempengaruhi slope ke intercept. So, masa kita nak buat calculation boleh je nak abaikan pun tak ada masalah lah ya. So, consumption I bersamaan dengan beta kosong tambah beta 1 income. Okay, beta 2 dah dapatkan dengan kosong dah hilang lah kan. So, dah hilang. Yang tinggal, okay, error term saya letak lalu. Okay. So, sekarang, nilai y-intercept, okay, nilai y-intercept pada asalnya nilai dia adalah beta kosong y-intercept. Sekarang nilai y-intercept masih beta kosong. Okay. Nilai slope pada asalnya beta 1. Tak apa, saya sama je. Nilai slope pada asalnya beta 1. Slope ni kecerunan keluk lah kan. Kecerunan keluk tu kita lihat koefisien untuk X lah. So sekarang ni dia masih beta 1. Okay. So now bermaksud kalaulah dummy bersamaan dengan kosong, slope pun tak berubah, intercept tak berubah. Iaitu memang biasa macam tu lah. Okay, now sekarang kita lihat dummy bersamaan dengan 1. So untuk female. Untuk female, gender bersamaan dengan 1. So consumption I bersamaan dengan beta kosong tambah beta 1 income I tambah beta 2 dan okay, nilai gender adalah 1. So masukkan 1 kat sini. Ditambah error term I ni. So consumption I bersamaan dengan beta kosong tambah beta 1 income I tambah beta 2 tambah error term I. Okay. Tak selesai lagi. So consumption. Sebenarnya kita boleh je lompat tapi saya buat slow-slow lah ya. Supaya takut ada yang tak terlepas. Inilah. Okay. Tambah beta 1 income I tambah error term I. Okay. Now, okay, saya ulanglah apa yang saya dah lakukan. Okay, first kita gantikan nilai 1. So beta 2 dalam 1 adalah masih beta 2. Okay, sekarang ni nilai ini dan nilai ini kita boleh sekalikan. Sebab apa? Dia adalah nilai constant.
Cuba andaikan, katakan yang ni 10, yang ni 5. Kita boleh je tambahkan 10 tambah 5 kan. So sebab itulah kita boleh sekalikan nilai constant tu. Beta kosong tambah beta 2 kita sekalikan. Tambah beta 1. So now, bagi female, pada asalnya, nilai y-intercept adalah beta kosong. Sekarang y-intercept dah jadi beta kosong tambah beta 2. Okay. Pada asalnya nilai slope adalah beta 1. Sekarang slope adalah beta 1 juga. So now, apa maksudnya? Ini bermaksud, kalaulah model saya seperti ini, di mana dia just ada gender ni, dia tiada interaction term. Tiada interaction term. So, apa itu interaction term? Nanti kita akan lihat dalam next. Interaction term ni adalah, kalaulah dalam model, dia ada pemboleh-ubah gender didarabkan dengan income. Sebagai contoh dalam slide, ini adalah interaction term. Income didarabkan dengan gender. Ada satu pemboleh-ubah yang didarabkan kedua-duanya sekali. So, contoh untuk yang both ni, ini adalah interaction term. Okay. Dalam ini, kalaulah tiada interaction term, sekiranya tiada interaction term, maksudnya dummy itu hanya akan mempengaruhi dia punya intercept sahaja. Intercept sahaja. So, contohlah ini lah. Pada asalnya, y-intercept adalah beta kosong. Sekarang y-intercept dah jadi beta kosong tambah beta 2 lah. Nilai slope tidak berubah. Boleh ke? Kita go one by one lah. Okay. Now kita cuba lihat kepada yang kedua. Yang kedua, let's say kita nak lihat untuk case slope pula ya. Okay. Untuk slope ni, first model ni saya tulis balik. Consumption. Saya harap masa settle ni pun korang buat jugalah ya. Jangan just tengok je. Beta kosong tambah beta 1. Apa ni? Beta kosong tambah 1 income. Tambah. Siap ni. Beta 2 darabkan dengan income I didarabkan dengan gender I tutup kurungan tambah error term I. Okay, now dalam kes ini kita ada interaction term. Ini adalah interaction term lah. Maksudnya ada satu terma yang didarabkan dua pemboleh ubah. Didarabkan pemboleh ubah X didarabkan dengan dummy. Inilah yang kita kenali sebagai interaction term. Interaction term dalam bahasa Melayu dia apa? Terma bersilang. Entah. Bolehlah panggillah interaction term. Okay. So sekarang kita lihat apakah kesan dia apabila dummy bersamaan dengan kosong dan dummy bersamaan dengan 1 lah. So let's say first kita buat untuk male dummy bersamaan dengan kosong. So akan dapat consumption I bersamaan dengan beta kosong tambah beta 1 income tambah beta 2. Okay. Kosong, kat sini kosong lah kan. So dia akan jadi income didarabkan dengan kosong. Nah, tambah error term. Okay, so eventually dia akan jadi consumption. Sepatutnya dia kena ada I tau, tapi tak adalah straight sangat pun masa buat benda ni. Beta kosong tambah beta 1 income. Okay. Dan income didarabkan dengan kosong adalah kosong. Didarabkan dengan beta 2 pun kosong lah. So yang tinggal just macam ni je lah. Ini adalah persamaan untuk lelaki. Manakala untuk female dummy bersamaan dengan 1. So kita akan buat consumption I bersamaan dengan beta kosong tambah beta 1 income I tambah beta 2 income I didarabkan dengan 1 tambah error term. So consumption I bersamaan dengan beta kosong tambah beta 1 income I tambah beta 2. Okay, income I darabkan dengan 1 adalah income I jugalah. Income tambah error term.
So, formula ubah income, sini pun formula ubah income, kita boleh macam buat factorization lah kan. Consumption I bersamaan beta kosong tambah. So, saya factorize kan, saya keluarkan ni kita keluarkan income lah, sini ada income, sini pun ada income. So, kita keluarkan income, yang tinggal adalah beta 1 tambah beta 2. Income saya dah keluarkan kat sini lah, income I tambah. So, now kita check semula. Pada asalnya, dia punya slope, sekejap kita nak compare adakah dia merubah slope ataupun intercept. Pada asalnya dia punya intercept adalah beta kosong, dekat sini pun beta kosong, kat sini pun beta kosong lah. Maksudnya intercept tidak berubah, tapi untuk kita punya apa benda tu, untuk slope, di sini adalah slope dia adalah beta 1. Kat sini pun slope beta 1, tetapi kalau bagi dummy 1, slope dia adalah beta 1 tambah beta 2. So maksudnya terdapat slope telah berubah lah. Slope telah berubah atau slope adalah berbeza lah. Slope is different. Apabila saya sebut slope is different ni, sebenarnya saya compare di antara slope bagi lelaki dengan slope bagi perempuan. Di antara dua ni, slope kecerunan keluk bagi lelaki adalah beta 1. Kecerunan keluk bagi perempuan adalah beta 1 tambah beta 2. So dia adalah kecerunan yang berbeza lah. Kalau yang tadi kan, uh, kecerunan keluk bagi lelaki dengan perempuan, kedua-duanya kecerunan keluk bagi lelaki dan perempuan, kedua-duanya masih beta 1, tetapi dia punya slope, dia punya intercept, pintasan bagi lelaki adalah beta kosong, bagi perempuan beta kosong tambah beta 2. So intercept berbeza lah. So here intercept is different. Intercept is difference. Okay. And the last one. Consumption I bersamaan dengan beta kosong tambah beta 1. Apa tu first? Tak ada income. Income I tambah beta 2 gender I. Sebenarnya saya ada nota lain, nota Prof Azura yang dah siap dah siap buat, tapi kalau saya just tunjuk yang tu, saya risau nanti korang tak faham. Sebab tu level tinggi sikit lah, so kita buat yang ni je lah ya. Beta 3 tambah income I darabkan dengan, sebab yang bila kita buat macam ni, at least kita buat step by step lah, tak adalah kita terus tengok jawapan akhir sahaja. Okay. Now kita nak lihat case di mana dummy adalah kosong dan dummy adalah 1 lah. So untuk male, ini seandainya kalaulah male dummy kosong lah kan, tak semestinya boleh jadi male dummy bersamaan dengan 1, boleh jugalah. Tapi ini untuk contoh saya pakai kosong. Okay, untuk male dummy kosong ini, consumption I bersamaan dengan beta kosong tambah beta 1, income I tambah beta 2. Okay, darabkan dengan gender dia adalah kosong, darabkan dengan kosong tambah beta 3, income I darabkan dengan kosong tambah error term I. So eventually dia punya persamaan akan jadi consumption I bersamaan dengan beta kosong tambah beta 1 income I. Okay, beta 2 darabkan dengan kosong adalah kosong. Income darab I darab beta 3 pun kosong juga. So eventually hilang dah kedua-dua tu. Yang tinggal adalah error term je. Itu adalah untuk male. Untuk female, dummy bersamaan dengan 1 ni, dia akan jadi consumption I bersamaan dengan jenuh ke tangan ni, beta kosong tambah beta 1 income I tambah beta 2 1, gender dia 1 lah kan, sekarang nilai dia 1, tambah beta 3 income I darabkan dengan 1 tambah error term I. So akan jadi consumption I bersamaan
Saya skip pula, kita dah buat tadi lah kan. So beta kosong tambah beta 2 ni kita boleh sekalikan. Beta kosong tambah beta 2. Okay. Tambah beta 1 dengan beta 3 ni pun kita boleh sekalikan lah. Maksudnya kita factorize siap-siap. Beta 1 tambah beta 3 income I tambah error term. So now untuk kita lakukan comparison, kita nak lihat apa yang telah berbeza. Nilai y-intercept untuk lelaki adalah beta kosong, untuk perempuan beta kosong tambah beta 2. Maksudnya y-intercept telah berubah. Untuk slope bagi lelaki adalah beta 1 sahaja, tapi untuk perempuan beta 1 tambah beta 3. So slope pun telah berubah. So maksudnya slope and intercept is different between group lah, between dua kumpulan lah. Slope dan intercept is different, ataupun slope and intercept had changes, telah berubah lah. Okay. So selesailah untuk ketiga-tiga inilah, di mana first kita lihat untuk intercept, second untuk slope, third untuk both. Okay. Sebab dalam notan ni dia direct je, tapi kalau anda rasa agak sukar, that's why saya go through in detail ni lah. Okay. So apabila kita sebut intercept sahaja, inilah contoh rajah dia lah. Korang perlu tahu bagaimanakah bentuk rajah dia lah. Apabila intercept dah berubah, so inilah contoh intercept berbeza ni lah. Ini contoh slope yang berbeza, kecerunan keluk yang berbeza. Dan ini keluk apa? Intercept pun berbeza, kecerunan keluk pun berbeza lah. Okay. After this, what? Maksud dummy track. Before that, saya nak bagi satu sedikit exercise lah kan. Kita cuba buat lah. What time? Okay, I'm not too fast pun. Okay. Katakan saya nak tengok. Salary I bersamaan dengan 1,800 tambah 1,800 senang sangat. 2,500 tambah 500. Si gender je. Just sebagai apa example je lah ya. This not untuk racism ke apa, contoh je lah. Race, kemudian tambah apa ni ya. 300. Sekejap. Saya kata calculate ni. 2,500. 300. Okey lah. 300. Experience. Tambah 200. Saya silap sekejap. Sebenarnya tak ada berapa. Maksudnya bracket kat sini 200. Race darabkan dengan experience. Okey lah. Okey. So diberikan fungsi berikut. Okay, salary I bersama 2,500 tambah 500 race I tambah 300 experience I tambah 200 race I darabkan dengan experience I lah. Okay, di mana salary ni adalah gaji lah kan. Experience ni adalah tahun pengalaman lah. Okay, tahun pengalaman bekerja lah kan. So now race ni, katakan untuk race saya define lah kan.
Saya define untuk race. Let's say 1 adalah untuk, katakan dia adalah Malay. 0 ni adalah untuk other than Malay. Other than Malay. Okay. So now, soalan dia adalah, find the difference in find the difference in basic salary between Malay and other races. Okay. Find the difference in basic salary between Malay and other races. Okay, cuba buat dan dapatkan jawapan. So basically apa yang anda perlu buat adalah anda perlu buat seperti yang tadi lah. Maksudnya perlu buat dalam konteks, perlu first kena identify yang ni adalah dia akan mempengaruhi slope sahaja ke, mempengaruhi intercept ke, ataupun mempengaruhi kedua-duanya sekali. So soalan ni first, okay, sila kita buat yang tu first lah. Okay, first, dia akan mempengaruhi slope ke, intercept ke, kedua-duanya sekali? Dua-duanya sekali. Dua-dua sekali lah kan, okay. Sebab apa dua-dua sekali? Sebab kita ada ni lah interaction term ni. Mana tadi? Adanya interaction term. Ada race darabkan dengan experience. Dan ada yang tanpa interaction term. Ini lah dummy yang tanpa interaction lah. So maksudnya dia akan efek kedua-duanya sekali lah. So dapatkan perbezaan dalam basic salary di antara Melayu dan bukan bangsa lain lah. Tolong macam tu. Dapat tak jawapan? Jawapan dia dalam function juga ke, Doktor? Jawapan dia bukan dalam function. Maksudnya bukan semestinya dalam function. Dia sebenarnya kan jawapan dia just satu nilai je. Still ada experience lah. Tak, jawapan dia just satu nilai sahaja. Nilai saja.
Okay. So, kita kena faham soalan. Soalan tanya, dapatkan perbezaan dalam basic salary. Apa maksud basic salary ni? Oh, 500. Betul ke? 500. Ya, betul. Jawapan dia Ya. 500. Okay. Sebab apa? So, basic salary ni bermaksud apa? Kalaulah tahun pengalaman dia kosong lah kan? Maksudnya kita boleh, kalaulah korang dah buat function, so let's say saya buat function sekejap. Okay. Salary bersamaan dengan 2,500, 2,500. Tak apalah, saya terus buat. Kalaulah korang dah siap buat function, so korang akan dapat where is my result? Okay. Korang akan dapat 3,000, sorry, 2,500 untuk dummy bersamaan kosong tambah 300 experience, dan dummy bersamaan 1 adalah salary bersamaan dengan 3,000 tambah 300 plus 200, 500 experience. 3,000 tambah 500 experience. Okay. So, untuk menjawab soalan, find the difference in basic salary between Malay and other races. Okay. Maksudnya nak tahu berapakah perbezaan gaji basic lah, gaji pokok lah kan. Basic salary ni gaji pokok lah. Gaji pokok ni apa? Waktu pengalaman kita ni kosong. So, korang boleh je nak masukkan nilai pengalaman bersamaan dengan sifar. Eventually korang akan dapat compare nilai ni dengan ni lah. 2,500 dengan 3,000 je pun. So, kita actually boleh straight away, kalaulah let's say gambar raja kan, katakanlah satu macam ini, satu lagi mungkin dia boleh naik sikit, dia akan naik lebih laju ke atas, sorry, ke atas lebih laju lah, macam tu lah. Okay. Maksudnya gaji pokok tu adalah apabila tahun pengalaman dia kosong. So bagi Melayu, gaji pokok dia adalah dekat sini 3,000. Bagi bukan Melayu, gaji pokok dia 2,500. So perbezaan gaji pokok ni lah perbezaan nilai y-intercept ni je lah. Tak perlu pun sebenarnya. So bagi soalan seperti ini, sebenarnya kan, kalaulah even korang tak buat pun equation, based on nilai koefisien untuk race ni, dah boleh jawab dah. Oh, inilah melambangkan perbezaan dalam y-intercept. Tu je sebenarnya, dekat situ je lah. Dan untuk nak lihat dekat slope tu, kita akan lihat kepada dekat belah bawah ni. Tetapi untuk y-intercept tu based on kat sini, kita boleh nampak lah perbezaan gaji tu. Faham ke? Boleh ke? Boleh ya? Okay. Alright. Okay. Tak apalah, kita kembali ke slide. Nanti ada lagi latihan dekat dalam penghujung slide nanti. Okay. Now, next slide. Okay, sekarang kita nak masuk kepada dummy trap. Dummy trap ni kalau ikut bahasa Melayu dia, kita sebut sebagai perangkap. Dummy ni, bahasa Melayu dia adalah, dia masih dummy. Dia tulis D-A-M-I, dummy lah bahasa Melayu. So, kalau tulis siapa patung sebenarnya salah. Bukan pepatung ke patung ke. Sebenarnya dia dummy je. D-A-M-I, dummy. Patung tu, I'm not sure. Saya pernah nampak lah. Tempat dia guna boleh ubah patung. Tapi lebih sesuai D-A-M-I lah, dummy. Dummy trap. Apa itu perangkap dummy? Sekiranya kita ada kita ada K kategori, number of dummy must always be K minus 1. Contoh, kalaulah kita ada dua gender, male and female, number of dummy mestilah satu sahaja dummy. Maksudnya satu je. Dummy satu adalah bagi nilai satu bagi lelaki, nilai kosong bagi perempuan. Kalaulah kita ada 4 etnik, Malay, Chinese, Indian, others. Etnik ke races ni? Boleh lah. Number of dummy must be 3. K minus 1 lah kan? Tang Waiman, tolong jangan share screen anda. Sorry, tertekan. Okay. Let's say lah, kita ada 4 ethnic. So, let's say kita ada 4 ni kira number of K kita lah. Kita ada kategori kan.
If they are K category. So kalau ada 4 etnik, maksudnya K bersamaan dengan 4. Number of dummy must always be K minus 1. So 4 tolak 1, bilangan dummy mestilah 3. So what does it mean? Okay, sekarang cuba kita bayangkan. Okay, tadi kan first pada contoh yang ini saya gunakan dummy adalah gender sahajalah. So di mana gender, kita tahu lah gender just ada lelaki dan perempuan. So untuk dummy gender ini saya boleh create just one single dummy lah. So untuk gender kita ada dua kategori, male and female. So bilangan K ni 2 lah. Bagi kes seperti ini, number of dummy dia bersamaan dengan 1. Kita perlukan just satu dummy sahaja. Di mana nilai dia kalaulah dia 1, dia male, dia kosong, dia female. Just one single dummy. Now, tetapi, let's say saya ada races. Just now, okay. Untuk contoh yang tadi saya buat, maksudnya saya kategorikan, saya kata untuk soalan tadi yang ada guna apa, Malay dengan other than Malay tu kan. Other than Malay. Other than Malay. So, dalam keadaan seperti ini, berapakah bilangan K? K saya 2. Sebab saya kata, ada dua kategori sahaja, Melayu dengan bukan Melayu. So, K2. Untuk K2, berapakah dummy yang saya boleh ada? Just satu sahaja bilangan dummy yang saya boleh ada. Iaitu dummy bagi nilai dia 1 bagi Malay dan nilai kosong bagi others lah. Dan now, tetapi bagi the same race ni, saya boleh letak dia 3 ataupun saya boleh letak, kata saya nak letak 4 kategori lah. Saya boleh letak Malay, Chinese, Indian dan juga others. Maksudnya saya nak kategorikan, saya ada 4 kategori. Melayu, Cina, India, others. Saya nak tengok apakah perbezaan gaji di antara Melayu dengan Cina, Melayu dengan India, Melayu dengan yang lain-lain. Itulah. So dalam kes seperti ini, saya boleh buat, maksudnya K saya bersamaan dengan 4, bilangan number of dummy saya ni, D-U-M-M-Y ni bersamaan dengan 3 lah, K minus 1, 3. So, mungkin dummy yang pertama adalah untuk Malay. Kalau, 1 untuk Malay, kosong maksudnya other than Malay. Other than Malay. So, dummy yang kedua untuk Chinese, kosong untuk 1 untuk Chinese, kosong untuk other than Chinese. Other than Chinese. Dan dummy yang ketiga, 1 untuk Indian, kosong untuk other than Indian. Other than Indian. So now, what happened untuk bangsa others ni? Untuk bangsa others ni, kita tak perlu letak dummy. Sebab apa kita tidak letak dummy? Sebab apa kita tak letak dummy? Sebab apa? Kalaulah kita letak dummy, sebagai contohlah kan, kalaulah kita letak dummy yang keempat, satu untuk others, other races ni lah kan, other races, yang ni other than others tu lah, other than others, for example. Now, akan berlaku satu keadaan di mana, what happen if dummy 1 dia bersama dengan kosong, dummy 2 dia bersama dengan kosong, dummy 3 dia bersama dengan kosong, dummy 4 pun bersama dengan kosong, eventually orang itu kita tak tahu nak kategorikan dia ni sebagai bangsa apa. Dia bukan Melayu, dia bukan Cina, dia bukan India, dia bukan others. So apa bangsa dia kan? So that's why kita tak pakai dummy yang keempat ni. Tak ada. So now, kalaulah dummy 1 nilai dia kosong, dummy 2 nilai dia kosong, dummy 3 pun nilai dia kosong, bermaksud dia bukan Melayu, dia bukan Melayu, dia bukan Cina, dia bukan India, automatik kita tahu bahawa dia ni others. That's why kita menggunakan keadaan di mana kalau ada 4 kategori, bilangan dummy mestilah kurang 1, mesti ada 3 sahaja. Sebab itulah kalau kita kembali balik dalam gender ni kan, sebab itu kita tak gunakan 2 dummy. Kalaulah ada just 2 kategori, kita tak boleh pakai kita tak boleh ada dummy 1 untuk 1 ni untuk lelaki, kosong ni others.
For example, kalaulah korang buat macam ni, dummy 2. Satu ni untuk female, kosong ni others. Nanti akan timbul masalah. What happen kalau nilai D1 dia kosong, D2 dia kosong. Dia bukan lelaki, dia bukan perempuan. Game over lah kan. So eventually tak buat seperti inilah. That's why kita tak guna macam ini. Di mana kalaulah hanya ada 2 kategori, kita just letak satu je dummy. Dan sama juga kalau ada 2 kategori, satu je dummy. Tapi itu bergantung kepada bagaimana kita nak classifykan kategori itulah. Kalaulah kita nak groupkan sekali, okay, sebagai contoh, kalaulah kita kembali kepada slide, go back to contoh tadi. Okay, contohlah kan, yang ini, Melayu, Cina dengan India ni. Let's say, kalaulah saya just nak kategorikan dia Melayu dengan bukan Melayu, so saya just pakai satu dummy lah, sebab saya dah categorizekan dia sebagai dua kategori, Melayu dengan bukan Melayu. Tetapi kalaulah saya nak dia ada 3 kategori, Melayu, Cina dengan India, bilangan dummy saya boleh guna adalah 2. Kalaulah yang raja dekat sebelah kanan ni, kena peringkat umur lah kan, daripada baby sampai apa panggil old age mungkin lah kan. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 peringkat umur. So kalaulah saya nak lihat ke semua ke 6 peringkat umur, bilangan dummy yang saya boleh ada 5 dummy sahaja. Tetapi kalaulah saya nak categorizekan, maksudnya dia sama ada dia apa panggil kanak-kanak ataupun dewasa saja. So saya just categorizekan dia kepada 2 kategori. Kanak-kanak satu grup, dewasa satu grup. Bila macam itu, barulah dia bilangan dummy hanya 1 sahaja. So kita kena lihat benda ni dengan teliti lah. Kalaulah kita salah, dia akan memberikan interpretasi yang salah. So just now, contoh-contoh yang kita buat ni semua kan, kita menggunakan keadaan di mana, yang ni semua kita menggunakan keadaan di mana hanya ada 2 dummy sahajalah. So let's say kita cuba try buat satu keadaan yang ada 3 dummy. Okay. Saya buat contoh yang sama. Okay. Okay, just edit this one tak boleh dah. Tapi saya gunakan soalan yang hampir sama lah ya. Okay. Now let's say saya gunakan still salary bersamaan dengan 2,500 plus 500 untuk Malay plus 800 untuk Chinese plus 300 untuk Indian plus lagi Melayu, Cina, India plus salary bergantung kepada years of experience lah. 500 experience. Okay, ni just a simple example lah ya. Okay, ini di mana yang untuk pembuluh ubah Malay, Chinese dengan Indian ini adalah pembuluh ubah dummy, ini pun pembuluh ubah dummy, ini pun pembuluh ubah dummy. Ada 3 dummy lah kan. So berapakah perbezaan gaji pokok di antara Melayu dan others? Maksudnya bangsa lain lah kan others ni. Berapakah perbezaan gaji pokok di antara Melayu dengan bangsa lain? Berapa nilai dia? 600. 600. Kau dapat mana 600? 2,500 tadi. 2,500? Bukan 2,500. Dia tak ada bagi 500. Melayu apa? Ya, sepatutnya jawapan dia 500. Okey, tak apa saya explain sebab apa 500. Okey, katakan dia soalan tanya berapakah perbezaan gaji di antara bangsa Melayu dengan bangsa lain-lain. Bangsa lain-lain ni maksudnya dia selain Melayu, Cina dengan India lah kan, bangsa lain lah kan. Okay. How nak dapatkan nilai dia kan? Maksudnya kita tahu bahawa nilai dummy yang satu, yang untuk Malay ni nilai dia 1. Okay. Dekat sini nilai dia 0. Dekat sini pun nilai dia 0. Dekat sini kita tak isu lah kan. So maksudnya untuk bangsa Melayu nanti, okay, untuk Malay, dia punya basic salary dia akan jadi 3,000. 2,500 tambah 500, 3,000 lah. Okay. Untuk yang non-Malay ni kan, untuk bangsa lain, others ni, other races ni.
Untuk bangsa lain, nilai dummy 1 ni, untuk dummy yang Malay ni, dia nilai dia kosong. Dummy Chinese pun nilai dia kosong. Dummy Indian pun nilai dia kosong. So, untuk bangsa lain ni, dia punya basic pay dia adalah 2,500. So, perbezaan gaji di antara Melayu dengan bangsa lain adalah sebanyak 500. Okay? Faham tak? Okay. Now, cuba kita lihat berapakah perbezaan gaji di antara Melayu je. Okay. Di antara Chinese and Indian. Chinese and Indian. So, perbezaan gaji di antara Chinese dengan Indian berapa nilai dia ni? RM500. Ya, betul. 500 juga lah kan. So, how kita dapat 500 perbezaan gaji di antara China dan India ni? Jangan padam sikit ni. Padam sikit. Respect. Okay. Now, apabila dia Chinese, nilai basic salary dia, maksudnya dekat sini dummy 1 ni dia punya nilai dummy adalah kosong sebab dia bukan Melayu lah kan, nilai dia kosong. Dia Cina, nilai dia 1. Dia bukan India, nilai dia kosong. So, basic pay dia adalah sebanyak 2,500 tambah 800 dapatlah 3,300. Okay, apabila dia Indian, dia bukan Melayu, so nilai dia kosong. Dia bukan Cina, nilai dummy dia kosong. Dia adalah Indian, nilai dummy dia 1. So, maksudnya nilai basic pay dia adalah 2,500 tambah 300 dapatlah 2,800. So, perbezaan dia adalah sebanyak 500. Macam itulah. Okay. Ataupun for those yang rasa boleh faham dengan mudah, kita boleh just compare dia antara 800 dengan 300 ni je. Ini adalah menunjukkan perbezaan gaji lah. Sebab apa? Basic pay ni semua sama. Semua dapat 2,500 ni. Cuma kalau lah dia bangsa Melayu dapat tambah 500. Kalau dia bangsa Chinese dapat tambah 800. Dia bangsa India tambah 300. Dia bangsa others tak dapat tambah. Tu je lah. Sebagai contoh lah ya. Boleh ke? Am I going too fast? Alright. Contoh kalau Cina dengan others, Chinese jadi 3,300, others tu jadi 2,500 lah. Ya betul. Macam tu. Ya betul. Oh. Sebab apa? Sebab kan tadi untuk setiap dummy ni kan, maksudnya contoh saya katakan dummy Malay. Dummy Malay ni bila kita nak define dia, okay, dummy untuk Melayu. Satu ni kalaulah bangsa dia Melayu, kosong ni selain Melayu. So, sama jugalah untuk China ni, satu ni kalau bangsa dia Cina, kosong selain Cina. India ni, satu ni bangsa dia India, kosong selain India lah. Maksudnya apa? Kalaulah bagi Melayu, kita akan just letak dummy dekat sini satu, yang lain kosong. Maksudnya dia akan dapat basic pay dia adalah 2,500. Ya, tadi awak tanya Cina kan? Okay. Kalaulah untuk Cina, dekat sini nilai dia 1. So, maksudnya dia punya basic pay adalah 2,500 tambah 800 dapatlah 3,300. Dan kalaulah dia ni bangsa lain, so dia selain Melayu, dia selain Cina, dia pun selain India. Dia bukan kategori Melayu, Cina, India, dia bangsa lain. So dia punya basic pay hanyalah 2,500 sahaja. So 2,500 dan bagi Chinese 3,300. So kalaulah soalan minta perbezaan, so kita boleh tolakkan 3,300 tolak 2,500 dapatlah 800. Tak silap saya lah ya, kebiasaannya soalan daripada bab ni dalam midterm adalah soalan-soalan pengiraan ke apa, tapi dalam final nanti dari bab 1 ni kebiasaannya dia macam pemahaman je tau. Contoh pemahaman dia apa? Terangkan konsep perangkap dummy. So korang kena explain lah kan, maksudnya okay, bila explain perangkap dummy trap lah kan, dummy trap, perangkap dummy. Kena explain lah perangkap dummy ni bermaksud kalaulah kita ada K bilangan kategori, bilangan dummy tu mestilah bilangan number of dummy tu mestilah K-1. Kerana apa? Kena explain lah masalah yang wujud. Kalau lah kita ada buat dua masalah, eventually tak ada yang
Kalaulah kita ada dua kategori, contoh ada male and female, kita pun create dua dummy, eventually tiada kategori yang tergolong dalam nilai kosong bagi kedua-dua group. Macam itulah. Dia lagi apa lagi yang kebiasaannya untuk bab 1 ni, sekejap maksudnya minta korang terangkan apa itu dummy, pemboleh ubah dummy. Apa itu pemboleh ubah dummy? So korang dapat explain pemboleh ubah dummy should be fine. Kebiasaannya untuk bab 1 ni cuba kalaulah lepas korang dah habis study semua, cuba korang boleh tak jawab ke 6 soalan ni. Kalaulah korang boleh jawab, korang dah okey dah. Tak perlu pun nak revise benda lain lah. Sebab apa? Okey, yang pertama ni kena terangkan konsep dummy lah. Konsep dummy ni kena faham apa itu dummy. Dia bersifat categorical ataupun bersifat binary, nilai dia kosong ataupun 1. Lagi apa lagi? Bagi contoh. Contoh dummy kategori lelaki, perempuan, Melayu, Cina, India, itu kan. Ni pembezaan. So di antara dummy independent dengan dependent. So kalaulah dia independent, dia berada kat sebelah mana? Kalaulah dia dependent, berada di sebelah mana? Macam tu je lah, simple je. Implikasi ni lah yang tadi kita lihat tadi, implikasi dia ke atas slope, intercept ataupun kedua-duanya sekali. Dan ataupun kita kemudian dia punya illustration ni yang gambar rajah tadi. Okay. Bagaimana dengan gambar rajah, kalaulah dia efek slope saja macam mana, dia efek intercept sahaja macam mana, dia efek kedua-duanya macam mana, macam tu lah. So now kita nak lihat yang kelima. Sekejap, sekarang dia buka apa ni? Disebabkan kelas online ni, saya proceed je lah ya. Kita tak buat break lah, nanti saya habiskan awal sikit. Kita lihat kepada structural break test. Structural break. Sekejap. Okey. Selepas dah masuk perangkap dummy, kita pergi kepada structural break test ataupun pengujian struktur. Apa maksud structural break? Dalam kita fahamkan dulu apakah yang dimaksudkan sebagai structural break. Mungkin korang dah pernah belajar dalam subjek lain. Subjek apa? Mungkin korang belajar tapi korang tak ambil ekonomi pembangunan. So mungkin makro. Okay. Structural break. Structural break ni adalah perubahan. Kalau break ni memang macam perpecahan ke apa, tapi dia lebih kepada perubahan struktur lah. Ikut pemahaman saya macam tu lah ya, perubahan struktur. Apa maksud perubahan struktur? Kalaulah apabila dari tahun 2000 sampai 2019 kita hidup, ini kita panggil sebagai apa? Pra-pandemic. Pandemic ni kan, okay, pra-pandemic. Di mana kehidupan kita sebelum pandemik. So daripada 2020 sehingga 2024 katakan, ini adalah post-pandemic. So terdapat perubahan struktur ekonomi di antara sebelum COVID-19 dengan selepas COVID-19. Sebelum pandemik COVID-19 dengan selepas pandemik COVID-19. Apa contoh perubahan struktur? Mungkin banyak pada sebelum ini kita banyak yang bekerja dalam sektor e-hailing, dalam sektor-sektor perkilangan ataupun retail. Selepas pandemik, ramai yang dah bekerja dalam sektor e-hailing, sektor-sektor apa benda? Pekerjaan gig. Pekerjaan gig. Di mana pekerjaan yang bersifat macam temporary disebabkan oleh kemajuan teknologi ni lah kan. So adalah perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi. Contoh yang lain, mungkin pada tahun 2000 sampai mungkin before that lah kan. Mungkin before tahun 2010 ni kita adalah lebih negara yang bersifat negara yang bersifat lebih banyak agriculture lah kan, pertanian dan sebagainya, before 2000 katakan. Tapi after 2000 kita lah lebih kepada negara perindustrian, banyak beralih kepada perindustrian dan sebagainya lah. So ini adalah contoh-contoh perubahan struktur ekonomi. Apabila berlaku sebarang perubahan struktur ekonomi, kita akan nampak perubahan yang mendadak dari aspek in term of peluang pekerjaan, pengangguran, sektor-sektor ekonomi yang terbuka dan sebagainya lah kan. So akan ada perubahan yang mendadak lah. Bukannya contoh let's say, kalau tiba-tiba minggu depan berlakunya
berlaku hari raya, harga minyak naik sikit ke apa kan. Itulah perubahan yang sangat minute, sangat kecil lah. Perubahan struktur ni dia perlu something yang agak besar lah. Contoh seperti COVID-19, krisis kewangan ASEAN, krisis yang agak besar yang merubah struktur ekonomi. Itulah perubahan struktur. So now, dummy boleh digunakan untuk menguji perubahan struktur yang berlaku lah. So, kebiasaannya kita menggunakan chow test, tapi dummy juga boleh digunakan untuk menguji perubahan struktur. So, cara untuk melakukan pengujian adalah kita perlu lakukan run 2 regression. Perlu estimate 2 regression. Regression yang pertama ialah regression yang kita masukkan pemboleh ubah dummy. Ini kita kenali sebagai unrestricted model lah, dan dapatkan nilai RSS. So, apa itu RSS? Ingat lagi ke? Saya lepas. Residual sum of square lah ya. Square. Okay. Dan regression yang kedua adalah regression yang tanpa pemboleh ubah dummy lah. Kita panggil sebagai model ni adalah exclude dummy variables, tanpa pemboleh ubah dummy. Pun kita dapatkan nilai RSS dia. Once dah dapatkan RSS yang restricted dengan unrestricted, kita boleh buat F-test. F-test ni korang belajar dalam subjek Ecomat kot, ekonomi matematik, ataupun saya rasa lah subjek Ecomat kot. So, dapatkan nilai F statistik, kemudian compare dengan F critical dan buat null hypothesis macam tu lah. Okay. Yang ni korang tak perlu, seingat saya macam kita tak buat run pun, tak apalah. Tapi korang perlu tahu lah yang ni adalah, kalau lah in case sekiranya korang diminta untuk lakukan, akan diberikan formula, tapi idea dia simple je lah. Run regression yang asal, dapatkan RSS. Run regression yang tanpa dummy, dapatkan RSS juga. Kemudian masukkan kedua-dua RSS ni dalam formula F-test. Dapatkan dia punya F statistik. Once dapat F statistik, kita comparekan dengan F critical. Selepas dah compare dengan F critical, kalaulah F stat lebih besar daripada F critical, kita reject null hypothesis. Lepas tu kita mengatakan bahawa the null hypothesis being that the regression is structurally stable lah. So kalaulah sekiranya F stat lebih besar berbanding F critical, kita akan reject null hypothesis. Bila kita reject H null, bermaksud dia adalah not stable lah. Maksudnya regression is regression not structurally stable. Okay. Sebaliknya, kalau F-stat lebih kecil berbanding F critical, kita fail to reject H null, so regression are structurally stable. Also, apa maksud structurally stable ni? Maksudnya, kalaulah kita run regression, dah buat F-test ni semua, eventually kita dapati kita reject null hypothesis. Maksudnya dia not structurally stable. So, ini bermaksud terdapat perubahan struktur ekonomi yang ketara di antara dua tempoh lah, before dan after tu. Mungkin before and after COVID terbukti memang terdapat perubahan struktur yang ketara lah. Inilah yang dimaksudkan sebagai kalaulah kita reject null hypothesis. Kalau kita fail to reject null hypothesis, ini bermaksud perubahan struktur itu tidak ketara. So, inilah digunakan untuk menguji structural stability lah, perubahan struktur. Betul ataupun tidak terdapat perubahan struktur yang ketara ataupun tidak. Dekat Malaysia sometimes apabila berlaku perubahan politik. Perubahan politik ni kalaulah dia agak drastik. Contoh tahun 2018. Sebelum tu Kerajaan Barisan Nasional tak pernah jatuh. Tiba-tiba 2018 jatuh kan, jatuh dengan mendadak. So, itu akan ada perubahan struktur di mana apabila berlakunya perubahan kerajaan baru, banyak polisi yang berubah dan sebagainya. So, adanya perubahan struktur kat situ lah. So, kita boleh uji lah dengan menggunakan beberapa kaedah lah. Okay. Okay, so saya rasa kita dah habis lah untuk... Habis dah ke? Sekejap boleh ikut. Dummy trap dan structural break. Settle lah semua. So, kita try buat satu latihan dan lepas tu kita habiskan kelas dah. Selipat tadi aku semua. Okay. Sorry. Kita just buat a few exercise, 1 or 2 exercise lah. Discard.
Both sides of does having divorce friends sorry, does having friends or divorce increases the number of divorce cases. Okay, cuba jawab soalan ini lah. Manakah jawapan? Tak. Hmm.
Guys, mana-mana tak dengar apa suara pun. Apa jawapan? Untuk yang the first one. Marks di syariah. Berapa percentage ya, doktor? Tak apa, sebelum jawab berapa percentage. Ya, soalan tanya berapa, by how many percentage? By what, how many percentage yang tu. Okay. Okay, first betul dia meningkatkan bila. Okay, soalan tanya, okay, divorce represent number of divorce cases in the state dalam sebuah negeri lah. DF is the number of divorce friends where one is if have friends who are divorced and zero otherwise. Okay, dalam formula ini adalah kalau maksudnya kes perceraian lah kan. Kes perceraian bersamaan 1800 tambah 200 DF. DF ni kalaulah kita ada kawan yang pernah bercerai. Divorce friends lah kan. Okay. So kalaulah satu ada kawan yang pernah bercerai, kosong tiada kawan lah. So does having friends who are divorced increase the number of divorce cases? Betul lah, ni yang Hasif jawab tu 200. Di mana kalaulah kita ada kawan, kalaulah ada kawan yang pernah bercerai, bilangan secara puratanya bilangan kes perceraian bagi orang yang ada kawan yang pernah bercerai meningkat sebanyak 200 berbanding mereka yang tak ada lah. So berapakah percentage, by how many percentage? By how many percentage ni kita kena comparekan dos yang ada dengan dos yang tak ada, dapatkan dalam bentuk persen. Cuba calculate. Represent the number then the total marks. Total marks obtained for final D is the dummy for gender when one if one for female and zero otherwise. It's a dummy for hostel where one if students stay at hostel and zero otherwise. And zero for me. The same friends. RH is the house. Total revision house. Okay, so untuk percentage ni, untuk dapatkan percentage, maksudnya kita boleh buat adalah untuk dapatkan percentage adalah let's say yang kalaulah dia pernah bercerai, purata kes bagi mereka yang ada kawan yang pernah bercerai, puratanya adalah sebanyak 2000 lah, 1800 tambah 200, sorry. So purata kes bagi mereka yang ada kawan yang pernah bercerai adalah divorce bersamaan dengan 1800 tambah 200 dummy lah kan. So kalaulah dummy bersamaan satu, dia ada kawan yang pernah bercerai, nilai dia adalah sebanyak, purata dia adalah sebanyak divorce bersamaan dengan 2000. Tapi kalaulah dia tiada kawan yang pernah bercerai, divorce bersamaan kosong, nilai divorce adalah sebanyak 1800. So
perbezaan dia adalah sebanyak 200 lah. Jadi kalau soalan minta percentage, dalam berapa persenkah ni, kita boleh buat macam baru tolak asal bagi asal. Itulah maksudnya kita boleh ambil 2000 tolak 1800 bahagikan dengan 1800 untuk dapatkan berapa percentage difference. Itulah mungkin dapat 200 bahagikan dengan 1800, so 1/9 itu kan calculator 200 over 1800. So 0. So dalam dapatlah dalam 100 dapatlah sekitar 11% lah, 11.11%. So maksudnya kalaulah orang tu ada, kalaulah kita compare mereka yang pernah bercerai dengan mereka yang mereka yang bercerai, kalaulah kita compare di antara yang ada kawan dengan tak ada kawan, yang ada kawan ni lebih 11% lebih banyak berbanding yang tak ada kawan lah. So benda ni sebenarnya fakta. Kalau ada kajian yang dilakukan dekat US if not mistaken, memang mendapati those yang ada kawan yang pernah bercerai ni, dia meningkatkan likelihood lah. For those kalau dia ada masalah rumah tangga, dia meningkatkan lagi likelihood untuk bercerai. Okay. Sorry. Sekejap saya tak boleh soalan. Okay, ni soalan yang kedua. The last question untuk kelas hari ni. Marks bersamaan 50 tambah 10 DI tambah 5 HI tambah 15 RH tambah 10 DI RHI. So, calculate the differences in marks between students between male students in hostel in okay. Calculate the differences in marks between male students not staying that's not staying. Boleh lah. Okay. So untuk soalan yang kedua, Allahu Akbar. Diberikan marks bersamaan 50 tambah 10 DI tambah 5 HI tambah 15 RH tambah 10. So calculate the differences in marks between male students not staying in hostel and female students staying in hostel. Okay, ni adalah soalan dia. Soalan dia adalah revision hours increases by 1 hour. Marks. Increase in marks for new students. Manakah yang lain senyap dia semua? Hasif dia ada ni. You usually sitting ain tayang. Hari ni. Usma. Sekejap. Increase by 10%. Is it my... Tak. Okay.
Okey. Ni yang tadilah kan. Okey. Yang tadi tu lah 11.11% tu yang Rusma dan Hasif betul lah tu. Kevin pun betul jugalah. Almost correct lah kan. Okey. So berapakah yang ini yang kedua ni? Okay, untuk soalan yang kedua ni ada dua pemboleh ubah dummy lah. Satu dummy untuk gender, satu dummy untuk hostel. Dummy untuk gender ni kalau lah satu dia female, kosong lelaki. Dummy untuk hostel ni satu kalau dia stay dekat hostel, kosong kalau tak stay dekat hostel lah. Sekejap. Sekejap. 60 for male not staying. Benda ni. Okay, calculate the differences in marks between male students not staying in hostel and female students staying in hostel. Okay, kalau untuk soalan ini, okay. Perbezaan dalam markah di antara pelajar lelaki. Okay, kalau nak lihat berapakah markah pelajar lelaki male students yang tidak tinggal di hostel dengan pelajar perempuan yang stay dekat hostel. Okay, pelajar lelaki yang tidak stay dekat hostel ni, maksudnya dia adalah pelajar itu dummy untuk yang ini. Okay, dummy pertama ni kan, kalau dia lelaki, nilai dia sifar. So nilai dummy kat sini sifar. Dan dia not staying in hostel. Dummy dekat sini pun nilai dia sifar lah. So dia punya nilai intercept dia adalah sebanyak 50 je lah. So untuk lelaki dapat 50. Okay, betul. Dan untuk female student staying in hostel. So maksudnya dummy yang female ni, nilai dummy dekat sini nilai dia 1. Dia stay dekat hostel pun nilai kat sini pun dia 1 lah. So akan dapat 50 tambah 10 tambah 5 akan dapat 65. Okay, nilai markah bagi pelajar perempuan yang stay dekat hostel lah. So dapat perubahan tu adalah, siapa ni? Myra Zailan. Tak pernah dengar pun nama ni. Ada dalam kelas saya ni. Ada tukar Ada, nama. saya doktor. Ya ke? Okay. Syira Hasif. Okay. So, dapatlah 65 tolak 50. Dapatlah sebenarnya perbezaan gaji tu adalah sebanyak 15 lah ya. Okay. Allahuakbar. Sekejap lah ya. Dia punya apa, writing tab dia ada masalah sikit. Okay, so perbezaan gaji adalah sebanyak 15 lah. Sebab lelaki tadi dapat 50, perempuan dapat 65 lah. Perbezaan gaji 15. Okay, soalan yang kedua. Kalaulah revision hours increases by 1 hour, calculate the changes in marks for male students in hostel. Okay, now, dia kata revision hours meningkat by 1 hour, dapatkan perubahan, dapatkan berapakah perubahan dalam dapatkan perubahan dalam gaji, perubahan dalam markah bagi pelajar lelaki yang stay dekat hostel. Ini
Berapa nilai dia? Yang untuk yang kedua ni, berapa jawapan dia? $20 salah. Perbezaan dia bagi male meningkat 15 betul. Now, kenapa jawapan dia 15 ya? Untuk menjawab soalan yang ini, anda sepatutnya kena lihat dia punya slope. Sebab slope, let me use my ni. Kan soalan dia adalah marks. Marks bersamaan dengan 50 tambah 10 dummy tambah 15 untuk hostel ataupun tidak. Sorry, 5 je. Tambah 5 hostel ataupun tidak. Tambah 15 revision hours dan tambah 10. Tambah 10 dummy darabkan dengan revision hours. Okay, now untuk ini kita kena faham lah kan soalan minta apalah. Kalaulah yang pertama ini dia minta perbezaan dalam markah. Ini bermaksud kita hanya lihat dalam konteks dia punya yang y-intercept ni je. Perbezaan dalam markah. Berapakah perbezaan? Sebab dekat mana-mana point pun sepatutnya perbezaan dalam markah tu kita melihat kepada kalaulah dia tapi not staying in hostel, staying in hostel. Kita tak melihat pun dalam konteks revision house tak apalah kita ni lah. Okay. Kita melihat kepada perbezaan markah, kita andaikan revision hours dia kosong je lah, mudah lah kan. Okay. So perbezaan dalam markah tu kita lihat dalam konteks y-intercept tu lah. Tetapi apabila soalan tanya sekiranya revision hours meningkat sebanyak sejam ini bermaksud soalan tanya dia punya soalan tu minta coefficient for x tau. Maksudnya kita kena explain, kita kena dapatkan berapakah dia punya, let's say, dapatkan fungsi untuk lelaki male students in hostel ni. So male students ni maksudnya dia akan dapat nilai dummy dekat sini dia kosong. Dia stay dekat hostel nilai dia 1. Dekat sini dummy dia adalah kosong. So akan dapat 50 tambah 5 darab 1 tambah 5 tambah ni 15 revision hour, 15 revision hour tambah 10 darabkan dengan kosong, darabkan dengan revision hour dapatlah kosong je lah. So eventually akan dapat 55 plus 15 revision hour. Ni adalah fungsi untuk male students dalam dekat hostel. Now, based on this function, untuk kita jawab berapa sekiranya gaji meningkat sebanyak 1, sekiranya gaji meningkat sebanyak 1, berapakah peningkatan dia? Kita just lihat coefficient for x. Ni x, ni kita macam boleh buat x lah kan. Berapakah coefficient for x? Maksudnya dia punya slope lah. Kita just explain slope sahaja. So nilai slope ni adalah jawapan dia lah. 15. Okay. Kita tidak walaupun dia punya intercept dah berubah ke apa, tapi untuk menjawab soalan apabila x meningkat 1 unit, berapakah peningkatan dalam y? Kalau anda masih ingat, yang itu semua everything perubahan dalam x disebabkan perubahan dalam y disebabkan perubahan dalam x ni adalah slope. Dalam matematik dululah kan. Y bersamaan dengan mx plus c kan. M ni dia adalah perubahan y over perubahan x. Okay. So apabila x meningkat 1 unit, berapakah peningkatan dalam y? Itulah yang explain m lah. So sebab itulah kita kena lihat dia punya coefficient for x. So tak apa, mungkin sedikit confusing ke apa. Nanti saya akan bagi contoh yang lain lah. Jadi setakat ni boleh ke susah bab ni? Saya harap okey lah ya. Okey, rasanya itu
itu sahaja untuk bab 1. So kita dah habis bab 1. Saya rasa kebiasaannya sebelum-sebelum ni kebiasaannya saya buat apa? Saya akan ajar bab 1 sampai bab akhir, and then minggu-minggu yang terakhir tu saya akan buat revision lah. Tetapi disebabkan ada juga pelajar-pelajar yang kata saya ajar agak laju, mungkin ada pelajar yang tak dapat follow ke apa. So saya rasa mungkin semester ni saya akan lebih perlahan. Jadi mungkin minggu untuk revision tu kita dah kurang, mungkin just 1 week revision ataupun tiada revision. So tapi kita akan go slowly lah, chapter by chapter je. Kalau QR, itulah saya pun baru nak bagi QR. Saya pun lupa. Patutnya saya bagi QR awal-awal kan. Akademik, modul bersyarah. So bolehlah scan QR code Econometrics 2 QR.